Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. قال الله تعالى في القرآن الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم أما بعد. Yang saya hormati lagi dikasihi seluruh hadirin hadirat yang mengikuti program Celik Nurani ini dalam segmen Celik Akidah. Alhamdulillah pada hari ini dapat lagi kita berhimpun, berkumpul, bertemu untuk kita bicarakan satu tajuk berkenaan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ataupun asma Allah Al-Husna. Asma Allah ataupun nama-nama Allah taala adalah nama-nama yang maha mulia. Lepas mana kita mengesahkan zat Allah taala dan sifatnya, maka perlulah kita mengetahui akan nama-nama Allah. Sebab nak kenal akan zat, maka kita kena kenal sifat dan nama-nama Allah. Asma' was sifat. Nama dan sifat-sifat Allah. Maka dari situlah kita akan kenal zat Allah Ta'ala. Perlu diingatkan bahawa nama-nama Allah Ta'ala ini terlalu banyak. Cuma di dalam kefahaman kita, ya, nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Inna Allah ta'ala 99 isman man asaha dakhala al-jannah. Atau kama qala. Yang bermaksud bagi Allah Ta'ala itu ada 99 nama. Dan barang siapa yang menjaganya, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Dia bersekian banyak nama-nama Allah Ta'ala ini yang disebutkan dalam hadis, ya, ada 99 nama seperti Allah ataupun Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ya, sebagaimana kalau kita lihatkan dalam surah Al-Hasyr, Allah menyatakan wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan Allah Ta'ala yang Maha Mencipta, yang mengadakan dan membentuk rupa manusia dan makhluk-makhluknya. Dia yang punya nama-nama yang baik. Apa yang ada di langit dan bumi bertasbih, memuliakannya. Yang menunjukkan kemuliaan. Dan dia maha berkuasa lagi maha bijaksana. Jadi ini adalah merupakan satu hal yang dapat kita faham berkenaan dengan nama-nama Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 180 Allah menyatakan walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih wa sayajzawna ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik. Maka mohonlah kepada Tuhan dengan nama-nama itu. Tinggalkanlah orang-orang yang mengotorkan nama-nama Allah. Nanti mereka akan mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Baik. Di dalam pengenalan asma Allah Ta'ala, pada buku yang kita baca ini, iaitu buku 40 hadis sahih tentang akidah, yang diambil daripada kitab Tauhid Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari telah meletakkan satu ayat Quran di awal bab pada tajuk ini, iaitu letakkan surah Al-Isra ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyama tad'u falahu asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah ataupun nama Ar-Rahman, yang mana sahaja kamu serukan,
daripada kedua-dua nama itu adalah baik belaka. Kerana Allah mempunyai banyak nama yang baik dan yang mulia. Baik. Jadi, ini adalah merupakan ayat Quran yang menjadi tajuk bab pada bab ini. Kemudian, Al-Bukhari telah mendatangkan satu hadis Nabi SAW sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam sahihnya, telah berkata Al-Bukhari dengan sanad yang muttasil, Haddatsana Muhammad bin Salam, Haddatsana Abu Muawiyah 'an al-A'mash, 'an Zaid bin Wahab wa Abi Zabyan, 'an Jarir bin Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Atau kama qala. Sebagaimana telah disebutkan ataupun dinyatakan oleh Al-Bukhari, telah menyatakan atau menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, dan telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah daripada Al-A'mash, daripada Zaid bin Wahab, daripada Abu Zabyan, daripada Jarir bin Abdullah, bahawa beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyayangi sesiapa sahaja yang tidak menyayangi manusia. Keterangan hadis. Dalam bab ini, Al-Bukhari memulakan tajuk dengan firman Allah Ta'ala daripada surah Isra ayat 110 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah ataupun Ar-Rahman, yang mana sahaja kamu serukan, daripada kedua-dua nama itu adalah baik belaka. Kerana Allah mempunyai banyak nama yang baik serta mulia. Maka perbahasan ini termasuk dalam menjelaskan bahawa Allah Ta'ala itu mempunyai nama-namanya yang sangat indah. Dan dikaitkan dengan satu nama yang paling mendominasi di atas nama-nama yang lain, iaitu Rahmatun, Rahmat. Ya? Kalau kita tengok tadi dalam ayat Al-Isra, ada disebutkan Qulidu Allah awidur Rahman. Perkataan Rahman itu berasal dari perkataan Rahmatun, Rahmat Allah. Sama juga dalam hadis yang kita baca, La yarhamullah man la yarhamun nas. Sungguhnya Allah tidak menyayangi sesiapa yang tidak menyayangi manusia. Ya, Allah tidak sayang pada sesiapa yang tak sayang pada manusia. Jadi ada keterkaitan di antara dua perkara ini. Pertama ayat Quran dan juga hadis tadi yang dia punya titik persamaan itu, noktah persamaannya itu adalah pada Yarham, lagi satu Rahman. Ya. Dan perkataan itu sebenarnya dia pergi kepada Rahmah. Ya. Nama Allah Subhanahu Wa Taala yang kita namakan sebagai Rahmah. Baik. Sebelum kita nak membahaskan tentang perkataan Rahmah itu atau perkataan Rahman ataupun Rahim yang kita sebutkan tadi dalam hadis, la yarhamullah man la yarhamur la yarhamullah man la yarhamun nas. Ya, tidak. Allah tidak sayang kepada orang yang tak sayang pada manusia. Nanti kita akan bahas perkara itu dengan lebih terperinci. Sebelum itu kita akan bahas tentang apa maksud asma ini. Ya. Ataupun kalimah isim itu. Kata isim berasal daripada as-summu ataupun as-sima yang berarti ketinggian ataupun meninggi. Yang berarti sesiapa yang mengenali nama Allah Ta'ala dan beramal dengannya itu, maka diwajibkan mengikut dan membuahkan nama-nama ataupun akhlak-akhlak yang sesuai dengan nama-nama tersebut. Dan bila mana kita itu melazimkan asma Allah, berzikir dengan asma Allah Ta'ala, maka begitu jugalah Allah akan memberikan kemuliaan kepada siapa yang berzikir dengan namanya itu sebagaimana kemuliaan Allah. Beriman dengan nama-nama Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang wajib. Dan dia mempunyai 3 rukun. Jadi bila mana kita berbahas tentang asma Allah Ta'ala, maka di sini
kita perlu melihat kepada rukun-rukun dalam kita nak beriman dengan asma' ini. Perkara yang pertama, rukun yang pertama, beriman dengan nama itu sendiri. Kerana nama itulah petunjuk kepada zat yang mulia. Maksudnya bila disebutkan nama Allah Ar-Rahman contohnya, ataupun nama Allah itu sendiri. Alif, lam, lam, ha itu nama yang menunjukkan kepada zat. Maka dalam hal ini kena beriman dengan nama itu. Allah, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus. Ya. Jadi ini beriman dengan nama itu sendiri. Rukun yang kedua, beriman dengan sesuatu yang ditunjukkan daripada segala pengertian akan sesuatu yang berhubung dengannya. Maksudnya daripada perkataan Rahman tadi kita dah bahas, dia ada perkara yang berkaitan dengan nama tersebut. Seperti kita katakan tadi, la yarhamullah man la yarhamun nas. Sesungguhnya Allah tidak menyayangi sesiapa yang tak menyayangi manusia. Jadi ada sesuatu yang nak ditunjukkan daripada pengertian nama itu. Maka dalam hal ini, wajib pada kita itu beriman dengannya. Contoh yang lain seperti nama Tuhan Ar-Razak, yang menunjukkan Allah Ta'ala itu bersifat memberi dan menjamin rezeki hamba-hambanya. Maka oleh itu, wajiblah kita sebagai orang yang mukmin mempercayai segala qada dan qadar yang telah ditentukan. Dan begitu jugalah dengan nama-nama yang lain. Maka ini rukun yang kedua. Iaitu pada nama itu ada pengertian dia, ada maknanya, dan Allah Ta'ala akan maka dikenalkan Allah Ta'ala dengan nama-nama itulah. Ya, dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan sebagainya. Ada rukun yang ketiga itu adalah beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala melaksanakan segala makna yang terkandung dalam nama-nama itu. Maksudnya tadi pengertian, dan yang ketiga ini pasti Allah melaksanakan. Kerana Allah tidak akan memungkiri akan janjinya. Jadi Allah Ta'ala bila kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah bersifat dengan pengasih, penyayang, maka begitulah Allah akan melaksanakan akan apa yang menjadi petunjuk pada nama-nama tersebut. Maka inilah tiga rukun yang wajib kita faham dalam kefahaman beriman kepada nama-nama Allah. Apa dia? Saya ulang balik. Pertama, beriman dengan nama itu sendiri. Yang kedua, beriman dengan pengertian yang ada dalam nama itu. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan melaksanakan pengertian yang terkandung dalam nama itu sesuai dengan nama yang dinyatakan. Jadi kalau kita lihatkan tadi, Allah menyatakan Qul Allaha awidur Rahman. Serulah Allah ataupun serulah Ar-Rahman. Maka dalam hal ini kita berkeyakinan nama Ar-Rahman itu adalah penyayang dan Allah melaksanakan. Allah Ta'ala sangat pengasih, sangat penyayang kepada hamba-hamba. Sampai dalam kita punya lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik. Nama yang utama daripada nama-nama yang ada itu adalah lafaz Allah, yang merupakan nama bagi zat, ataupun kita sebut ataupun kita namakan lafzul jalalah. Lafzul jalalah, lafaz yang mempunyai ketinggian, kemuliaan. Dan nama ini kalau kita lihatkan dari segi definisi dia, ismun lidzatil wajibil wujud al-ma'bud bihaqqi istighna'in an kulli ma siwahu wa muftaqirin kullu ma adah. Yang bermaksud nama bagi zat Allah Ta'ala yang wajib wujudnya, yang wajib wujud, yang berhak disembah oleh sekalian makhluknya. Maksudnya makhluk ni wajib menyembah Allah, terkaya daripada segala sesuatu dan berkendakkan segala sesuatu itu kepadanya. Itu maksud yang kita namakan sebagai nama. Maka nama-nama yang lain ialah nama-nama yang menjadi sandaran kepada nama Allah, yang menunjukkan kepada zat, seperti dikatakan Allah itu Rahman, Allah Ta'ala itu Rahim. Jadi
Yang dikatakan Allah itu adalah nama zat yang wajibul wujud. Yang padanya itu dapat satu kefahaman kepada kita, itulah nama yang paling mulia, iaitu kalimah Allah. Sebab tu kalau kita nak menamakan, contohnya sesuatu itu, katalah seorang manusia, kita kena letak Abdun. Sebut Abdullah contohnya. Tak boleh namakan anak kita tu Allah, tak boleh. Namakan Abdullah. Ataupun Abdul Malik, Abdul Rahman, letak nama Abdul. Ya, tak boleh kita letak nama Al-Malik. Sekarang ni banyak kalau kita tengokkan, ya, di restoran-restoran lah, ya, kadang-kadang dia letak nama Al-Malik contohnya. Al-Malik maju. Tapi kaedahnya tak tepat lah. Ya, tak boleh kita namakan Al-Malik. Tapi kalau Malik saja boleh. Sebab ada nama sahabat Malik bin Anas. Ya. Tapi kalau Al-Malik, ada perkataan Al-Malik itu satu benda yang sepatutnya letakkan di awalnya dengan Abdun. Jadi Abdul Malik. Ya. Hamba Allah Ta'ala yang Allah bersifat dengan menguasai, ya, kerajaan. Baik, itu berkaitan dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Baihaqi menjelaskan bahawa Rahman dan Rahim diambil daripada nama Allah Ta'ala sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Auf. Berkaitan dengan ayat yang kita baca tadi. Ya. Qul Allah awidur Rahman. Ya. Serulah Allah, serulah nama Ar-Rahman. Dan hadis yang kita baca tadi, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak menyukai dan tidak menyayangi orang yang tak menyayangi manusia. Kata Al-Baihaqi, nama Rahman dan Rahim itu, dia sebenarnya adalah daripada satu nama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Auf. Yang disebutkan, qala Abdul Rahman bin Auf, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jalla, ana Allah wa ana Ar-Rahman, khalaqtur Rahim. Wa syaqaqtu laha min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Atau kama qala. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, aku adalah Allah. Aku adalah Ar-Rahman. Dan telah menciptakan Ar-Rahim, kasih sayang, yang berasal dari namaku. Sesiapa yang menyambungkannya, maka aku akan menyambungkan ianya dengan rahmatku. Siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskannya. Jadi ini satu persoalan yang berkaitan dengan nama Rahman dan Rahim tadi, yang asalnya dari perkataan rahmatun, ya, rahmat Allah Ta'ala. Yang rahmat Allah Ta'ala itu sangat luas, ya, dan mengatasi kemurkaannya. Baik, itu berkaitan dengan nama-nama Allah. Para ulama menyatakan bahawa pada nama-nama Allah Ta'ala ini, dia ada bahagian-bahagian. Ya. Ada nama-nama yang dia itu kembali kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada nama-nama yang dikembali kepada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada nama-nama yang kembali kepada perbuatan-perbuatan Allah. Dan ada nama-nama yang kembali kepada sesuatu yang kita hanya sucikan pada Allah secara keseluruhan. Jadi secara umumnya, nama-nama Allah Ta'ala ni dia ada 4 bahagian. Ada nama-nama yang kembali pada zat. Contohnya nama apa? Nama seperti Allah. Ya? Perkataan Allah. Dia nama itu kembali kepada zat Allah. Ataupun Zul Jalali wal Ikram, yang memiliki ketinggian dan kemuliaan. Jalal dan Akram. Allah Ta'ala itu maha mulia. Yang kembali kepada zat Allah Ta'ala. Ataupun Al-Azim. Allah Ta'ala itu maha mulia. Itu kembali kepada nama-nama zat. Ada nama-nama itu yang kembali kepada sifat. Seperti dikatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, ya? Al-Latif.
Jadi itu kembali kepada sifat-sifat Allah. Dan ada yang kembali kepada perbuatan-perbuatan Allah. Seperti nama Al-Musawwir, yang membentuk, ya. Al-Khaliq, yang menciptakan. Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Razak, yang menghidup, mematikan, dan juga yang memberikan rezeki. Al-Nafi', yang memberikan kemanfaatan. Ad-Dar, yang memberikan kemudaratan. Jadi ini semua dikembali kepada nama-nama perbuatan. Ya, nama-nama perbuatan. Dan ada yang keempatnya, nama-nama yang kembali secara umumnya untuk kita sucikan. Maksudnya, tak usah dah fikirlah. Begitu punya nama. Ya. Seperti nama apa? Seperti nama Al-Mutakabbir. Allah Ta'ala itu dia bersifat mutakabbir. Kalau manusia mutakabbir itu sombong. Jadi macam mana nak fahamkan Allah Ta'ala itu sombong? Wallahualam, kita serahkan saja pada Allah. Ya. Ataupun dikatakan Jabbar. Ya. Yang Allah Ta'ala itu dengan kekuasaannya bersifat dengan begitu kuasa. Ya. Ataupun Al-Muta'al. Ya. Dia bersifat meninggi. Macam mana nak faham perkara tu? Itu semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari segi nama-namanya itu dibahagikan kepada 4 bahagian. Jadi 99 nama Allah Taala tu sebenarnya dia dibahagikan kepada kembali pada zat, kembali kepada sifat, kembali pada perbuatan dan kembali kepada sesuatu yang hanya kita sucikan saja. Ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya dalam bab ini Imam Al-Bukhari telah mendatangkan satu hadis, ya, bagaimana nak difahamkan, ya, dengan sifat pengasih dan penyayang ini, bahawa sesungguhnya dalam kehidupan kita ni ada perkara yang kadang-kadang kita nak tak dapat, tapi kalau benda yang kita tak nak kita dapat. Maka di sinilah sebenarnya dalam aplikasi kehidupan kita nak faham nama-nama Allah ni, contohnya pada Rahman dan Rahim tadi, sebenarnya banyak saja perkara yang Allah jadikan benda yang kita tak suka, benda yang kita tak nak jadi kepada kita, tapi disebabkan itu adalah baik untuk kita. Maka perlulah kita di waktu itu bersabar. Kenapa? Kerana hikmah sabar tu tak nampak sekarang kat dunia. Tapi nanti ke akhirat, nanti kita akan nampak. Bahawa sesungguhnya bila Allah Ta'ala meletakkan kepada seseorang itu, kepada hambanya, ujian, maka di waktu itu dia bersabar. Sebenarnya sabar itu, imma dia itu menghapuskan dosa-dosa dia, ataupun nak meningkatkan darjatnya di sisi Allah SWT. Meningkatkan darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Baik. Dalam satu hadis Nabi SAW yang dibawa oleh Al-Bukhari, dalam kitab Tauhid, dalam bab ini, bahawanya telah berkata Al-Bukhari, Haddatsana Abu Nu'man, Haddatsana Hammad bin Zaid, an Asim, an Abi Uthman an-Nahdi, an Usamah bin Zaid, qala, kunna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uh, wa tukhbiruhu an anna sabiyyan laha aw ibnan laha fil maut. فقال لرسول صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى فكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال إنها قد أقسمت لتأتينها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبال وانطلقت معهم فرفع إليه الصبي ونفسه تقطع كأنها في شنة ففاضت عينه
Faqala lahu Sa'd, "Ma hadza ya Rasulullah?" Qala, "Hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi 'ibadihi wa innama yarhamullahu min 'ibadihi ar-ruhama." Atau kama qala. Baik. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man. Telah menceritakan kepada kami Hammad. Sebagaimana riwayat Bukhari telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid daripada Asim, daripada Abu Usman An-Nahdi, daripada Usamah bin Zaid. Telah berkata dia, kami di sini Nabi SAW. Lantas utusan salah seorang antara kedua puteri beliau memanggilnya. Kerana anak lakinya, iaitu cucu Nabi SAW sedang nazak. Lantas baginda bersabda kepada si utusan, "Pulanglah engkau ke rumah puteriku. Dan beritahukanlah kepadanya bahawa Allah Ta'ala mengambil apa yang diberikannya dan segala sesuatu yang di sisinya telah ada ketentuan yang telah ditetapkan. Suruhlah dia bersabar dan mengharapkan pahala." Puteri Nabi SAW kembali mengutuskan utusannya disertai sumpah untuk Tuhan mendatanginya. Dia seru Nabi SAW berdiri bersama Sa'ad bin Ubadah dan Mu'az bin Jabal. Lalu mereka pun pergi. Sampai di tempat tujuan, diserahkan kepada baginda anak tersebut, yang cucu baginda. Sedangkan nyawanya sudah tersekat-sekat, seolah-olah berada di hujung di hujung hayatnya. Kedua-dua mata Nabi terus berlinang. Maka Sa'ad bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Tuhan menangis?" Nabi menjawab, "Inilah rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah letakkan dalam hati hamba-Nya. Hanya sahaja Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang." Maka menurut Al-Qastalani dalam kitab Irsyadus Sari pada mensyarahkan Sahih Al-Bukhari, daripada kata rahmat itu membawa kepada makna rahim, iaitu mengasihani, simpati dan juga melindungi. Daripada perkataan rahim juga diambil untuk dinisbahkan kepada rahim wanita yang melindungi akan janinnya. Begitulah Allah Ta'ala Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya dengan memberikan kepada hamba-hambanya nikmat dan perlindungan. Hadis di atas menunjukkan bahawa setiap manusia itu pasti diuji dengan kesusahan dan kesedihan. Rasulullah SAW juga diuji dan baginda juga berada dalam kesedihan. Bagi orang mukmin, ujian Allah Ta'ala adalah untuk menghapuskan dosa-dosanya dan meningkatkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, "Ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin." Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka itu belum diuji bagi membuktikan keimanan mereka. Sesungguhnya kami telah menguji orang yang terdahulu daripada mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar-benar beriman dan Allah mengetahui juga orang-orang yang berdusta. Maka bagi orang mukmin apabila diuji, mereka akan sentiasa bersabar. Kerana disitulah nilai iman mereka di sisi Allah Ta'ala. Jadi ini kalau kita lihatkan hikmah daripada ujian. Ya, bila mana kita ini diuji oleh Allah, maka sebenarnya Allah Ta'ala nak menilai iman kita. Nak tengok apakah betul-betul kita ni beriman ataupun tidak. Kerana sesungguhnya dalam kesabaran itu sebenarnya terdapat hikmah yang sangat besar. Sehingga kan Allah menyatakan, "Innallaha ma'as sabirin." Allah Ta'ala itu bersama dengan orang yang sabar. Maka menurut Imam Al-Ghazali, sabar itu bermakna menahan diri daripada segala sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syarak. Dan juga termasuk sabar itu adalah menahan diri daripada sesuatu yang diingini oleh nafsu. Untuk kita mendidik nafsu kita untuk taat kepada Allah. Jadi itu arti sabar. Ya. Apa arti sabar? Menahan diri daripada sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syarak. Ataupun menahan diri daripada sesuatu yang diinginkan oleh nafsu. Untuk kita didik nafsu itu taat kepada Allah. Baik, sabar ini mempunyai 3 tahapan. Ada sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ada yang dikatakan sabar itu meninggalkan larangan daripada Allah. Dan ada yang dikatakan sabar dalam menempuh ujian-ujian daripada Allah. Maka dalam memahamkan
masalah sabar ini, ya. Jadi ada 3 bentuk sabar. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Sebab nak buat baik bukan senang. Ya, nak buat baik sangat susah. Dia memerlukan azam yang tinggi. Untuk kita itu istiqamah dengan kebaikan. Iaitu sabar. Ya. Di dalam kita itu nak taat kepada Allah. Ada sabar yang kita katakan meninggalkan larangan Allah. Sebab larangan Allah ni, benda-benda maksiat dosa, memang sangat manis pada pandangan nafsu. Memang sangat seronok pada pandangan nafsu syahwat. Dan memang syurga itu dipenuhi dengan sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Ya. Innal jannata quffat bil makarih wa innan nar quffat bil syahawat. Syurga itu dikelilingi dengan benda-benda yang tidak disukai oleh nafsu. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang nafsu sangat sukakan dia. Nafsu sangat mengajak kita kepadanya. Ya, benda-benda maksiat. Maka dalam hal itu, untuk meninggalkan maksiat itu juga perlukan kesabaran. Maka dalam hal ini, kita kena lawan nafsu kita yang sedemikian. Maka kita tinggalkanlah maksiat-maksiat, ya, seperti minum arak, berzina, meninggalkan salat, ya, meninggalkan puasa, rasuah dan sebagainya. Dan semua nak tinggal tu, benda-benda yang jahat tu yang nak kita tinggal tu, dia memerlukan kesabaran yang tinggi. Maka ini sabar dalam bentuk yang kedua, iaitu sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dan sabar yang ketiga adalah menempuh ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sebagaimana kita baca dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun diuji oleh Allah. Keluarga Nabi pun diuji oleh Allah. Dan kalau Nabi diuji, apatah lagi kita. Tapi Nabi sabar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bagaimana caranya kita berdepan dengan ujian. Untuk kita serahkan kembali ianya itu kepada Allah